A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita muliakan Nazir Musi masjid kita. Masjid ke surau ni? Surau masih surau. Ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita peluang sampai malam ini, malam 28, kita masih berada di buminya, dapat hidup, dapat meneruskan salat kita, puasa kita. Tidak seperti saudara-saudara kita di Gaza yang hanya menunggu syahid. Tidak ada tempat untuk sembunyi. Mereka hanya menunggu kalau datang satu bom, mereka dipindahkan ke akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bersyukur kerana kita berada di tempat selamat, dan saudara-saudara kita di sana sangat berharap bantuan dan sokongan kita, sekurang-kurangnya dari segi doa. Dan jika ada yang nak menyampaikan sesuatu, mungkin boleh jugalah untuk Gaza. Tapi saya memang, kita nak bantu sahabat kita, pelajar kita, imam kita yang nak teruskan pengajian. Saya fikir bolehlah kita teruskan bantuan untuk beliau semua. Jadi tuan-tuan sekalian, pada malam ini dalam tempoh masa yang terhad, saya ingin mengulas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30. Surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tegakkan wajahmu ke arah mematuhi agama Islam ini secara tuntas, agama yang selaras dengan fitrah Allah, yang Allah telah cipta manusia ini sejajar dengan fitrah tersebut. Tidak ada yang dapat menukar ganti ciptaan Allah. Inilah agama yang benar, agama yang jitu, bernilai, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu. Tuan-tuan, 2-3 hari lagi barangkali kita akan menyambut Idul Fitr, Hari Raya Fitrah. Dan tuan-tuan tahu, Hari Raya Fitrah bermakna hari raya mengembalikan manusia, mengembalikan kita kepada fitrah Allah, hakikat semula jadi kita sebagai makhluk yang bersih, makhluk yang baik, makhluk yang jujur, makhluk yang benar, makhluk yang unggul dan mulia. Kerana manusia ini dilahirkan dalam keadaan yang suci, ya. Jadi kembali kepada kesucian, kembali kepada kebenaran, kembali kepada keislaman. Kerana 30 hari ataupun 29 hari yang kita amalkan ibadah sepanjang hari dan bulan Ramadan ini,
adalah untuk mendekatkan diri kita dan menjernihkan batin kita dan membetulkan pemikiran kita dan meninggikan akhlak serta komitmen kita kepada kebenaran, tauhid, keadilan Islam, kejujuran dan semua nilai-nilai yang positif yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah mengandungi seluruh nilai-nilai mulia. Ya. Lebih kurang 60 atau 70 lebih disebut dalam hadis al-iman bid'un wa sittun atau bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi sekali adalah ucapan la ilaha illallah, mengakui, memperakukan tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya kita mesti menjadi orang yang benar, orang yang lurus, orang yang betul, orang yang mempertahankan kebenaran, menentang kezaliman, menyokong orang yang lemah, teraniaya, dan menentang orang yang jahat, yang zalim, yang membunuh, merampas harta dan negara orang dan seterusnya. Jadi bermakna balik kepada asal. Kalau puasa tidak membawa kepada kejujuran, puasa tidak membawa kepada kebersihan rohani, puasa tidak membawa kepada kebenaran dalam bertuturan, dalam berucap, maka puasa itu tidak dipedulikan oleh Tuhan. Sebab itu dalam hadis Nabi sebutkan, siapa yang puasanya tidak menyebabkan dia meninggalkan beramal atau berkata dusta, Tuhan tak perlu dengan puasa dia. Tuhan tak perlu puasa dia. Dengan puasa dia, dengan salat dia, dengan tarawih dia, Tuhan, dengan bacaan Quran dia, Tuhan nak dia menjadi orang yang berkata benar. Dan orang yang berkata benar itulah orang yang menurut fitrah, orang yang menurut Islam. Sebab fitrah itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama juga bermakna Islam, bukan hanya sebagai sifat semula jadi, tapi dia juga disebut fitrah itu bermakna agama Islam. Masalahnya hari ini orang Islam dapat dirubah sehingga menjadi tak mau Islam. Saudara lihat apa yang berlaku di Mesir. Bagaimana pemimpin tentera Mesir, bukan saja pemimpin tentera, bahkan ulama pun ada, juruhebah TV, budayawan, selebriti, anti dengan perjuangan Islam, Hamas, anti dengan orang-orang Gaza, suruh Israel bunuh lagi habis. Arab tidak kesian dengan orang Islam, orang Arab yang dibunuh. Sekarang sudah sampai 800 lebih. Masjid dapat laporan 60 lebih masjid yang betul-betul hancur 3. Yang lain tu kena. Bagaimana nasibnya? Akan terus lagi ni. Sekolah, anak-anak, wanita, orang tua. Tapi jiwa yang sudah rosak, yang tak balik kepada fitrah ni, jiwa ni sudah terbalik. Sokong Yahudi, sokong Israel, tentang Islam, tapi bertakbir, gaya-gaya takbir, makan kuih dia banyak, makan kuih, tapi harap makan aja lah. Dia telah berubah, fitrah dia dah berubah. Bagaimana seorang pemimpin boleh berubah, diubah?
dalam web sebut anak raja masuk Kristian. Walaupun dia katakan bahawa web tu tak betul, tapi kalau tak ada apa-apa, tak akan ada apa-apa. Ni burung tempur bersarang rendah. Asal apa ada macam itu? Menunjukkan ada serangan secara betul-betul oleh kumpulan Zionis, sekularis, imperialis, iblis. Ini untuk mengubah orang, mengubah pimpinan, mengubah budayawan, karyawan, profesor, mufti bertukar. Bagaimana mereka fokus? Bagaimana mereka boleh ubah? Sedangkan orang ni dah bersunat dah, dah mengaji dah, hatam Quran. Bulan Ramadan mungkin 2 kali hatam. Ini tuan-tuan. Sebab itu kita, kalau kita lihat ayat tadi ya, minta supaya kita betul-betul pegang kepada Islam ini. Jangan sampai dapat dipindah diubah. Awak ni orang Islam, walau Arab, walau Melayu, jin Melayu ke jin Arab, kalau dah Islam, kita mesti fokus Islam. Jangan ikut yang lain. Orang Islam disuruh menyokong orang lain Islam yang tertindas. Unsur akhaka zaliman atau mazluman, kata Rasulullah SAW. Tolong, sokong, bantu saudara kamu yang menganiaya dan yang teraniaya. Membantu orang yang teraniaya ni, kalau mengikut itu arahan Rasulullah, wajib. Al-amru lil wujub. Wajib sokong orang yang tertindas. Sahabat bertanya, macam mana pula orang yang menindas kita nak sokong? Kata Rasulullah, kamu tahan dia dari menindas, itu maknanya sokongan. Tentang dia kalau dia menindas, halang dia. Ini orang yang ada fitrahnya betul. Dia memang, dia sudah balik pada fitrah. Idul Fitri, hari raya, kembali kepada fitrah. Kalau kita masih menentang Islam, dah sunat lawan Islam, dah masuk Islam anti Islam, sokong Yahudi pula, macam mana kita nak raya? Tak berhak raya. Saudara tak pulang kepada fitrah, saudara tak pulang kepada kebenaran, saudara tak menyokong orang yang teraniaya, saudara menyokong orang yang menganiaya, saudara songsang. Itu orang Melayu lah. Orang Arab saya tak tahu apa ada songsang. Songsang. Tapi raya nak raya juga. Takbir Masya Allah banyak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, ayat ini menegaskan supaya kita betul-betul pegang. Jangan sampai kita dipesongkan. Kalau tuan-tuan baca ya, surah Taha ayat 16, fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Surah Taha. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali engkau dipesongkan daripada ayat-ayat Quran ini, daripada firman-firman Allah ini, oleh orang yang tak beriman dengan dia dan yang mengikut hawa nafsunya, lalu engkau menjadi celaka. Kita jangan ikut orang kafir, jangan ikut orang Kristian, jangan ikut orang Kristian bertandak tunjuk semua aurat dia, tak kisah. Kita pun sama-sama Melayu, sama-sama juga masuk, sama-sama juga tu begini tu begitu. Masya Allah tuan-tuan, saya kata ni macam mana Melayu ni? Kita ada budaya kita, kita tak boleh tunjuk aurat kita. Kalau tak mengenang kap tu, tak lampak kita dengan kap tu, boleh belilah tuan-tuan, belilah kap lain.
Tuan-tuan, ayah kita bawa anak kita unjuk macam-macam, ya Allah, ini saya bukan anti sukan, tapi saya tengok anti sukan tu tak sesuai. Kalau kita tak dapat pun tak apalah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam surah Taha Tuhan kata, jangan sekali-kali orang yang tak beriman dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat fitrah, ayat Islam ni, menyebabkan kau terhalang dari menurut ajarannya. Dan orang itu ikut nafsu dia. Kita tak boleh ikut nafsu kita, atau ikut nafsu dia. Kita nak ikut nafsu Netanyahu. Jadi Nathan Sisi. Oh, mana boleh? Sisi Abdul Fattah As-Sisi, hamba Allah nama Fattah. Dia bukan Nathan Sisi. Nathan Sisi ni Yahudi, dan dia mesti ikut perintah Allah, perintah Rasul. Jadi tuan-tuan, surah Zuhruf ayat 62 menyebut, wala yasuddannaka syaitan wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan sampai setan berjaya menghalang kamu dari mengikut ajaran fitrah, dari mengikut ajaran Islam, Quran, hadis. Jangan sampai, kerana setan itu memang musuh kamu yang terang-terang, kata. Terang-terang musuh kamu. Zionis Yahudi laknatullah ni memang banyak sekali ayat-ayat Quran, bukan saja satu surah Al-Baqarah. Hampir banyak dalam Al-Quran, surah Al-Quran tu hurai mengenai Bani Israel, dilaknat oleh Tuhan. Tiba-tiba kita kata Yahudi lagi baik daripada bapak Gaza dan Hamas. Hamas ni jahat, pengganas pula. Terbalik. Kenapa Tuhan sebut Yahudi ni banyak kali dalam Al-Quran? Bahkan Al-Fatihah, ghairul maghdubi alaihim waladdallin, minta, hai Tuhan, janganlah kau jadikan kami dari kalangan orang yang kau laknat, yang kau murkai, dan tidak juga orang sesat. Selain daripada Yahudi dan Nasrani, siapa lagi? Kita minta supaya jangan terpengaruh dengan orang ini, tapi realiti kita membenarkan, bahkan kita berniaga dengan dia pula. Kapal Yahudi masuk, duta ada pun ada. Di setengah negara Arab. Macam mana ni? Tuhan dah beringat, ini musuh kamu yang azali, musuh kamu syaitan. Satu lagi Yahud. Orang kata Zionis sekarang, Zionis, sebab ada juga Yahudi tak sokong Zionis, betul juga. Tapi umumnya laknat tu pada Tuhan sebut al-Yahud, lu'inal ladina kafaru min bani Israel. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu kita jangan biarkan anak cucu kita, jangan biarkan anak raja kita, jangan biarkan ketua negara kita, pemimpin tentera kita menjadi orang yang dapat diputar fitrahnya sehingga menjadi penentang, penzalim, dan menyokong musuh Allah dan musuh orang yang beriman. Bagaimana anda boleh biarkan benda-benda ini berlaku? Kenapa anda biarkan pemerintahan anda di tangan orang yang demikian? Kenapa anda biarkan polis, ketua tentera anda orang yang demikian? Kenapa latihan, kursus, pendidikannya tidak dibawa oleh Islam? Tengok apa dibawa oleh Qassam. Qassam bukannya tentera pun, tak dapat gaji, tapi dia dapat ajar Yahudi. Betul tak? Allahu Akbar. Dengan bersungguh-sungguh, dengan hafal Quran, dengan mengaji, dengan sungguh-sungguh memang berjihad kerana Allah, dia dapat membuktikan bahawa dia boleh merukukkan, boleh menyakiti Zionis Israel, berbanding tentera-tentera negara Arab yang sibuk menjual kek hari raya. Allahu Akbar. Kalau dah tentera dah jual kek, dah jual nasi lemak dan apa semuanya, apalah jadi tentera kita? Teman-teman,
Ini yang sedang berlaku sekarang. Terbalik fitrah kita, ya. Dan disebutkan dalam Al-Quran juga, wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Celaka besar kepada orang kafir, dia akan ditimpa siksa yang sangat dahsyat. Alladzina yastahibbuna al-hayata dunya, orang yang sangat terpengaruh dengan kehidupan duniawi, alal akhirah, berbanding akhirat. Wa yasudduna an sabilillah, kerja dia menghalang orang supaya jangan ikut Islam. Dia nak bawa kepada Arab atau Melayu je. Islam tak boleh, Melayu okey. Ini masalah ni, dia menghalang orang kepada jalan Allah. Dan dalam surah An-Nisa, fa bi zulmin minal ladina hadu, kerana sifat zalim orang-orang Yahudi itu sebelum ini, haramna alaihim thayyibat, kami haramkan kepada mereka, segala yang baik. Uhilla lahum, wa bisadihim an sabilillah, yang dulunya halal diharamkan. Dan kerana sifat mereka menghalang orang dari menurut jalan Allah, dia tak suka balik kepada Islam. Dia nak bawa orang kepada Melayu, kepada Jawa, kepada Arab, kepada pembangunan, pusing-pusing. Wa bisadihim an sabilillahi katsira, kerana mereka ni memang tak habis-habis nak menghalang orang daripada jalan Allah. Guna muzik, guna duit, bertukar. Lobai pun bertukar jadi orang jahat. Lobai menjadi jahat. Syekh Azhar pun susah, tak boleh harap. Macam mana? Tuan-tuan, ada lagi, dalam surah An-Nisa ayat 55 juga Tuhan sebut, faminhum man amana bihi, di kalangan manusia itu ada yang beriman dengan Al-Quran ini. Wa minhum man sadda'an, di kalangan mereka ada yang tak suka orang ikut Quran. Kalau boleh, orang nasyid aja, jangan baca Quran. Ya nana, Quran dia tak peduli lah. Umpamanya, wa kafa bi jahannam sa'ira, cukuplah neraka tu akan membakar mereka, cukuplah. Ini Tuhan sebut dalam surah An-Nisa 55. Jadi tuan-tuan sekalian, kembali kepada fitrah maknanya kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran, menyokong yang benar, menyokong yang adil, menentang yang zalim, menyokong orang yang terniaya. Itu maksudnya. Kalau kita dah terbalik songsang, fitrah kita dah tak betul dah, anti Islam, janggut ada tapi anti Islam, nama Maulana tapi anti Islam misalnya lah, tak boleh lah. Kita orang Islam, kita mesti sokong Islam. Nabi kata sokong orang yang teraniaya. Ni orang ni Hamas, orang Gaza yang teraniaya. Mengapa wahai Sisi, mengapa wahai orang Arab, Emirat dan sebagainya, mengapa kamu musuhi orang ini? Mengapa orang yang luka tak dibenarkan masuk? Yang pun nak jadi. Bukankah ada hadis yang mengatakan siapa yang hadir ketika orang dianiaya dan dia boleh tolong, dia tak tolong, maka Tuhan laknat dia. Dia pun sama dalam menanggung kejahatan ini. Tutup pintu, tak nak bagi orang lalu. Kapal terbang Tunisia bawa bantuan banyak, nak masuk, tak dapat. Apa punya Arab, apa punya Islam ni, tuan-tuan? Betul tak? Orang macam ni tak payah raya lah. Dia tak balik kepada kebenaran, dia sudah songsang. Betul tuan-tuan? Karak dia Melayu pun ada yang. Jadi tuan-tuan sekalian, saya minta maaf, jadi beri masa 20 minit ya. Jadi kita dah sebutkan tadi bahawa Hari Raya Fitrah maknanya balik kepada Islam, balik kepada kebenaran, balik kepada keadilan, kejujuran dan perjuangan yang benar. Jadi kita mesti ke arah itu. Kalau tidak, habiskan duit je lah, habiskan boreh, habiskan kuih, habiskan orang, habiskan semua. Jadi ini sia-sia tuan-tuan. Jadi khatam Quran nak buat apa tadi? Khatam Quran apa? Ini bukan khatam, maknanya tak faham. Betul tuan-tuan? Khatam dia tak faham ni apa khatam je. Orang kampung saya kata,
Jadi tuan-tuan sekalian, saya minta maaf kerana malam ni kita mungkin lepas ni kita tak berjumpa dah, sebab lepas ni kita masing-masing balik kampung hari raya. Saya pun nak balik juga kampung, agak sampai dan tidak hilang tengah jalan. Ini tak naik masa. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah maaf zahir batin, dan saya harap tuan-tuan diterima Allah segala amalan dan dapat malam Lailatul Qadar. Kalau tak dapat malam tadi pun carilah malam ni, kerana dia tiap malam tu dan tak pasti. Jadi tak pasti malam tadi, mungkin ada lagi. Jadi tuan-tuan, kita carilah sampai kita dapat. Kalau kita dapat, maknanya kita berumur bertambah, berganda umur kita. 84 tahun berapa bulan lah, itulah disebut 83 kalau 84 gitulah. Jadi kalau campur lagi, kita dah 70 tahun ke 60 tahun ke 40 tahun, dah berapa 100 lebih tuan-tuan. So jadi ini adalah amal saleh dan ini satu keberuntungan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang mengatur program ini. Minta maaf kerana segala kelemahan, segala kekasaran, dan maafkanlah apa kalau sekiranya ada. Dan saya ingatkan tadi, kita ada banyak sumbangan untuk sahabat-sahabat kita yang ada, dan ada sumbangan untuk Gaza ini terpulang pada tuan-tuan. Itu tuan-tuan boleh terus masukkan dalam akaun syura ataupun akaun mabim. Kita tak kisah siapa saja, yang penting kita akan sampaikan kepada mereka sana. Walaupun mungkin tuan-tuan sampai lewat, tetapi tuan-tuan dah sedekah dah bulan Ramadan, Tuhan kira bulan Ramadan, insya-Allah. Menyampaikan itu usaha kita. Kerana tengok bank mungkin mungkin, tapi kita tahu lah, ada lagi bank yang masih selamat. Jadi tuan-tuan sekalian, saya memang dapat maklumat daripada Gaza direct, dan baru dapat Gaza tadi ni, dan maklumat tentang berapa banyak yang sudah hancur. Dan saya nak sebut pun tak, masa kita tak ada. Tapi begitu dahsyat sekali tuan-tuan, sudah hampir 800 orang syahid, terus masuk syurga. Syahid ni terus masuk syurga ya tuan-tuan. Tapi dari segi zahirnya memanglah suatu yang sangat menyayat hati kita. Tapi pada hakikatnya Tuhan muliakan mereka sekali ramai masuk. Bulan Ramadan masuk mereka. Kita nak masuk syurga belum tentu dapat masuk. Ya, tapi mereka terus masuk. Yang bagi RM1 pun dapat masuk terus. Kita di sini tak tahu berapa ringgit boleh masuk. Jadi tuan-tuan sekalian, syukur, tapi dalam masa yang sama kita wajib patut sokong mereka. Jadi sama-samalah kita sokong semua projek kebajikan. Mudah-mudahan Allah berkati. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.